Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama dengan saya Azamuddin Husin. Kerajaan melancarkan program jualan mega dan kempen beli barangan Malaysia peringkat kebangsaan 2020 bagi meluaskan pelibatan rakyat di dalam usaha pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kempen itu merupakan salah satu strategi merancangkan semula aktiviti ekonomi yang diharap dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Berbelanja kesan penggandaan dalam ekonomi akan dapat dipertingkatkan, mewujudkan peluang pekerjaan dan seterusnya menambahkan hasil pendapatan rakyat kita. Harapan saya semoga kempen seperti ini akan menjadi satu titik permulaan kepada usaha bersama kita di antara kerajaan, industri dan juga rakyat dalam memastikan kejayaan kita memulihkan ekonomi pasca wabak COVID-19. Sepanjang tempoh penguatkuasaan langkah pencegahan COVID-19, semua aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan bagi melindungi nyawa rakyat. Namun selepas negara berjaya mengawal penularan COVID-19, tumpuan kini adalah pemulihan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat kembali seperti biasa. Pelibatan rakyat secara meluas menjadi salah satu tunjang kepada usaha pemulihan ekonomi apabila kajian Jabatan Perangkaan menunjukkan 65.5% syarikat berdepan cabaran getir meneruskan operasi, manakala 45% lagi syarikat memerlukan tempoh lebih 6 bulan untuk kembali pulih. Ya, sementara itu, kempen beli barangan tempatan dan berbelanja untuk Malaysia memerlukan pendekatan bersepadu sektor e-dagang. Penggunaan platform e-dagang dapat memperkenalkan produk tempatan ke peringkat antarabangsa sekaligus memberi impak besar kepada kejayaan kempen pemulihan ekonomi negara. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan telah mewujudkan pelan strategik hala tuju e-dagang kebangsaan yang disertai 37 kementerian dan agensi kerajaan bagi meningkatkan lagi aktiviti e-dagang. Ini termasuk latihan kepada 322,834 perusahaan kecil dan sederhana PKS serta peruncit memanfaatkan platform e-dagang untuk pemasaran dan pengeksportan produk tempatan sejak 2016. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, sebanyak 79,274 PKS dilaporkan telah memanfaatkan platform e-dagang. Dan jumlah ini tentulah melebihi sasaran kerajaan untuk melatih 50,000 PKS dalam masa setahun. Jabatan Perangkaan Malaysia juga melaporkan penjualan runcit dalam talian yang menggambarkan perkembangan aktiviti e-dagang turut mencatat peningkatan sebanyak 39.3% pada bulan Mei 2020 berbanding bulan Mei 2019. Aktiviti e-dagang juga telah melonjak sebanyak 9.3% berbanding April tahun 2020 ini. Menerusi program e-trade pula, kerajaan membantu usahawan memulakan perniagaan ekspor dalam talian dengan bantuan kewangan RM5,000 bagi menampung sebahagian kos berkaitan penyenaraian di dalam platform e-dagang antarabangsa. Kempen beli barangan buatan Malaysia dilihat dapat merangsang semula sektor peruncitan dan seterusnya menyumbang kepada usaha pemulihan ekonomi. Perinciannya bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Dengan hashtag Barang Baik, Barang Kita, kempen beli barangan Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2020 merupakan salah satu inisiatif strategik untuk merangsang dan merancakkan semula pertumbuhan ekonomi domestik melalui sektor peruncitan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Natalinggi, pihaknya telah berbincang dengan pemain-pemain industri peruncitan utama dan penyedia platform dalam talian sebagai usaha mempromosi dan memastikan kempen ini dapat memberi impak besar kepada ekonomi negara. Pelbagai bentuk kerjasama telah ditetapkan yang antaranya ialah penyenaraian tetap produk-produk tempatan di hypermarket dan pasar raya dengan kadar listing fees yang minimum, promosi kempen beli barangan Malaysia di outlet masing-masing dan pelbagai lagi kaedah lain.
Beberapa inisiatif dilaksanakan merangkumi dasar mewajibkan keseluruhan rantaian pusat jualan meletakkan tanda atau ruangan khas barangan tempatan. Langkah itu bagi memudahkan pelanggan mengenal pasti jenis atau produk keluaran usahawan tempatan. Saluran khusus juga akan diwujudkan untuk memasarkan barangan buatan Malaysia di pelbagai platform digital utama. Antara segmen produk dan perkhidmatan yang diberikan penekanan adalah fashion dan pakaian, perabot dan kelengkapan rumah, perkakasan elektrik serta hasil seni dan kraf tangan. Kempen ini merupakan permulaan kepada sesi jelajah kempen beli barangan Malaysia di beberapa zon di seluruh negara sepanjang tahun 2020. Jadi inilah masa yang tepat untuk kita rakyat Malaysia berbelanja dengan mengutamakan produk kita sendiri. Apa salahnya jika kita membuka peluang ekonomi kepada usahawan tempatan seperti Makcik Kia, Pak Saleh, Datuk Lim mahupun Encik Anan. Maka belilah barangan buatan Malaysia kerana barang baik adalah barang kita. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM. Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata 3 sektor sudah beransur pulih selepas terjejas kerana COVID-19. Sektor terlibat adalah pembuatan, pembinaan dan pertanian. Menerusi penyambungan kerja pembinaan projek kerajaan membolehkan banyak syarikat pembinaan beroperasi semula. Sektor pembinaan swasta turut menunjukkan tanda pemulihan. Ekonomi Malaysia sudah pasti masih lagi menghadapi cabaran, tetapi tanda-tanda pemulihan sudah pun ada, ya. Tetapi bulan Julai ini kita jangka ekonomi akan terus pulih. Sektor pembuatan prestasinya semakin baik, sektor pertanian doing quite well. Selain itu, kadar pengangguran bagi bulan Mei berjumlah 5.3% mula menunjukkan pemulihan bagi tempoh akan datang selari dengan usaha merancakkan semula aktiviti ekonomi. Kerajaan akan berunding dengan pihak Kedutaan Amerika Syarikat untuk menyelesaikan isu sekatan terhadap produk keluaran anak syarikat Top Glove Corporation Berhad. Tindakan Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CPB Amerika Syarikat menyekat produk berkenaan tidak wajar ketika dunia masih berdepan penularan COVID-19. Kita berharap pentadbiran Amerika Syarikat dapat memberikan keadilan kepada syarikat-syarikat yang bertaraf antarabangsa ini yang telah memberikan satu bantuan yang besar ketika PKP baru-baru ini. Tapi kalau ada isu-isu tertentu, then we will discuss and try to impress and convince the authority that Top Glove should be allowed to resume the operations and to export the product to American market. Pihak syarikat juga telah memberi penjelasan mengenai dakwaan penggunaan buruh paksa kepada CBP bagi menyelesaikan isu sekatan. Ya, ini pula perkembangan kes jangkitan COVID-19. Satu lagi kluster baru COVID-19 dikesan di sebuah pasar di Setutong, Sarawak. Ujian pensampelan ke atas 56 individu mendapati 2 positif COVID-19 dan bakinya pula negatif. Kluster Setutong dikesan hasil saringan terhadap penjaja pasar tersebut yang dikenal pasti sebagai salah satu kumpulan sasar dalam pendekatan tertumpu. Seramai 218 penjaja disaring melibatkan 213 warga tempatan dan 5 bukan warga negara. Pasar itu ditutup sementara bagi proses pembersihan dan nyahkuman manakala punca jangkitan kluster masih dalam siasatan. Dalam pada itu bagi kluster Mambung pula 70 orang telah disaring yang merekodkan 5 kes positif dan 65 lagi masih menunggu keputusan ujian. Punca jangkitan kluster syarikat di Sarawak itu juga masih dalam siasatan. Sementara itu, 9 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi. Ini menjadikan jumlah 8,764 kes dengan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan sebanyak 96 kes. Daripada 9 kes baru itu, 4 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara.
Ia melibatkan 3 warga negara dan 1 bukan warga negara yang berkahwin dengan rakyat Malaysia. Manakala 5 kes penularan dalam negara pula membabitkan 4 kes dalam kalangan warga negara dan 1 bukan warga negara. Terdapat 5 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini, manakala 1 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan dan kekal 122 kes kumulatif. Ya, kematian pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur 3 hari lalu bukan disebabkan COVID-19. Hasil ujian swab dan bedah siasat yang dijalankan mendapati mangsa negatif COVID-19. Susulan itu, Kementerian Kesihatan sedang menunggu laporan kimia bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Di KM telah buat postmortem. Kita dah buat swab kepada mangsa, bukan mangsa lah, dipanggil arwah lah yang meninggal tu, dan negatif COVID-19, tidak ada faktor COVID-19. Rabu lalu, Amiruddin Naim Arifin, 15 tahun, disahkan meninggal dunia selepas dikatakan pengsan di dalam kelas. Allahyarham kemudian dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris namun disahkan meninggal dunia. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Bertemu kembali. Proses pendengaran awam Pelan Tindakan Perpaduan Negara akan berlangsung selama sebulan bermula 1 Ogos di seluruh negara. Pelan berkenaan menyentuh hal ehwal berkaitan perpaduan negara secara menyeluruh, melibatkan semua lapisan masyarakat Malaysia. Kita akan bawa turun ke negeri-negeri untuk dibuat untuk pendengaran awam. Pendengaran awam kita akan bukakan untuk tempoh 1 bulan daripada 1 Ogos sampai 31 Ogos untuk kita pamerkan semua 5 trust yang ada kepada pelan-pelan ini dan kemudian kita akan jemput rakyat jelata komuniti semua datang untuk memberikan pandangan, nasihat dan kalau terdapat bantahan ke apa terhadap perancangan pelan tindakan perpaduan yang akan kita lancarkan insya-Allah pada tahun ini. Pelan tersebut kini di peringkat akhir untuk dimuktamadkan bersama ahli exco berkaitan perpaduan setiap negeri bertujuan mengukuh, memelihara dan meningkatkan lagi perpaduan rakyat. Ya, saudara, program baru bagi menyemai semangat cintakan tanah air akan diperkenal menggantikan program latihan khidmat negara PLKN dan Biro Tata Negara yang dimansuhkan sebelum ini. Struktur baru program itu sedang diperhalusi dan bakal dibentangkan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Kita tengok target audience atau the stakeholders or people, orang yang kita nak latih. Orang yang kita beri perkongsian ilmu dan sebagainya, kefahaman dari segi perlembagaan dan sebagainya. Saya sebutkan tadi beberapa peringkat, kepimpinan, tadbir urus, mungkin juga melibatkan kesemua. Kita lebih kepada patriotism, lebih kepada mahu mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu di negara kita ini, menerusi perlembagaan dan rukun negara. Program baru itu menggabungkan sukatan dan latihan digunakan PLKN dan BTN seperti patriotisme, perlembagaan, kenegaraan dan penyatuan kaum. Jabatan Penerangan Labuan menerusi program Info on Wheels kini giat melaksanakan program Turun Padang termasuk pengagihan bendera menjelang bulan kemerdekaan bulan depan. Ini kerana mengibarkan jalur gemilang secara terbuka juga merupakan cara menyemarakkan semangat cintakan negara. Dengan adanya program seperti ini akan menyemarakkan lagi di hati sanubari penduduk Labuan yang mana sambutan ini pun kadang-kadang telah pun dilupakan. Program seperti ini menimbulkan rasa sayangkan kemerdekaan. Perlu juga diingat bahawasanya kemerdekaan ini haruslah kita pertahankan dengan cara menjaga keamanan yang sedia ada. Program terbaru berlangsung di Kampung Sungai Lada yang mendapat sambutan positif penduduk. Saya merasa bangga
untuk menyambut rombongan daripada Jabatan Penerangan yang dalam rangka jelajah bawa jalur gemilang untuk kemerdekaan tahun ini. Sepanjang bulan kemerdekaan, seluruh rakyat diminta sama-sama mengibarkan jalur gemilang secara terbuka bagi menunjukkan kesetiaan kepada negara. Ya, kertas cadangan penubuhan koperasi peringkat masjid dan surau akan dibawa ke peringkat Kabinet akhir September ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berpuas hati dengan kertas cadangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia berkaitan perkara itu. Peringkat daripada saya lulus, saya dah setuju, baru dibentang pada saya. Tapi pembentangan secara formal oleh pihak SKM, Suruhanjaya Koperasi, kepada kementerian belum lagi. Pembangunan koperasi masjid dan surau di bandar dan luar bandar mempunyai potensi besar berdasarkan jumlah jemaah untuk menjadi ahli. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa mengambil pendekatan berhemah dan dakwah bagi mendekati golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Antaranya sedia mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan permasalahan berkaitan LGBT. Saya nyatakan kita bukan menggunakan JAKIM yang guna penguat kuasa daripada Jawi. Dan apa yang kita nak tekankan di sini bukanlah kita bersifat setiap orang kita nak tangkap, itu bukan kerja kita. Tapi apa yang kita nak bentangkan di sini, jika sekiranya dia boleh menggugah emosi orang-orang yang lain. Bayangkan cerita ni akan panjang, tapi insya-Allah dengan adanya dialog, dengan adanya perbincangan, kita boleh harmonikan dan kita boleh faham. Saya yakin setiap manusia mahu dan menuju ke arah kebenaran. Semua nak tuju dan nak kepada kebenaran. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada keluarga B40 di Bukit Payung. Ya, dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri KDN sedia memperhalusi cadangan hukuman sebat ke atas nelayan asing yang menceroboh perairan negara. Ini kerana hukuman denda dan penjara dilihat tidak dapat mencegah kegiatan menangkap ikan secara haram oleh nelayan asing. Dari segi undang-undang kita dah tinggi. Kita denda sampai pada 6 juta denda. Lepas tu kita penjara sampai 2 tahun. Dan mungkin agaknya kita boleh bincang balik dengan pihak menteri dan KDN. Kita boleh bawa bincang sama ada kita boleh adakan hukuman sebat. Ya. Tapi ini saya punya pandangan lah. Tapi terpulang kepada perbincangan kita di peringkat KDN ya. Pada masa sekarang, Akta Perikanan 1985 memperuntukkan hukuman denda melebihi RM6 juta ke atas tekong dan RM600,000 bagi setiap anak kapal serta hukuman penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan menceroboh perairan negara. Dan ini pula mengenai usaha pemuliharaan sumber perikanan di Tasik Kenyir, Terengganu. Jabatan Perikanan Malaysia akan menyediakan 1 juta benih anak ikan setiap tahun bagi memastikan bekalan ikan sungai berterusan selain dapat meningkatkan pendapatan pihak terlibat. Untuk nelayan darat yang ada di Tasik Kenyir ini, kita ada program My Community Perikanan, MyKP, yang menguntukkan sebanyak RM5 juta setahun untuk perikanan aquaculture dan juga perikanan laut. Beliau berkata demikian pada majlis pelepasan benih ke perairan umum di Sungai Leban, Tasik Kenyir. Sebanyak 25,000 benih ikan pelbagai jenis dilepaskan, melibatkan terdiri daripada ikan kelah, temoleh, sebarau dan lampan yang diternak di Pusat Pengembangan Aquakultur Peluk di Pahang. Hujan lebat yang melanda ibu negara petang tadi menyebabkan beberapa kawasan dilanda banjir kilat. Selain itu, kejadian pokok tumbang menyebabkan kerosakan kenderaan turut dilaporkan. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan berkata, kejadian pokok tumbang dilaporkan berlaku di projek perumahan rakyat PPR Batu Muda Kuala Lumpur
Taman Pusat Kepung, Taman Tun Dr. Ismail, Taman Sri Rampai dan Sungai Penchala. Manakala banjir kilat berlaku di kawasan berhampiran Masjid Ubudiah Jalan Segambut Dalam, Kampung Masjid. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gombak Selatan, Jinjang, Wang Semaju dan Taman Tun Dr. Ismail segera menjalankan operasi membantu menangani kejadian pokok tumbang di kawasan terlibat. 5 kejadian berasingan dilaporkan berlaku antara jam 5.22 petang hingga 6.13 petang. Manakala Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas bertindak memantau dan membantu penduduk sekitar kawasan Jalan Segambut Dalam. Saudara, kita beralih ke perkembangan luar negara. Sidang Kemuncak Kesatuan Eropah EU yang bermula semalam gagal mencapai persetujuan mengenai pakej pemulihan ekonomi berjumlah 759 bilion euro dan belanjawan Eropah berjumlah 1.85 trilion euro. Presiden Majlis Eropah Charles Michel mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis dan Hungary serta Perdana Menteri Netherlands bagi merapatkan perbezaan pendapat dan menjayakan agenda sidang berkenaan. Masuk rundingan hari kedua, pemimpin EU menimbangkan cadangan baharu bagi mengatasi masalah perbezaan pendapat Netherlands dan Austria terhadap pakej pemulihan ekonomi. Bagaimanapun, Emmanuel Macron bertegas mahu Eropah mempamerkan solidariti bagi keluar daripada krisis ekonomi disebabkan COVID-19. Manakala Mark Rutte mahu pakej tersebut diberikan sebagai pinjaman yang tertakluk kepada pelan pemulihan EU, manakala Viktor Orban mahu pakej bantuan diberikan sebagai geran. Rutte kemudian menolak cadangan dikemukakan pengerusi EU dalam usaha mencapai persetujuan semua negara anggota. Beliau mahu setiap negara anggota mempunyai kuasa veto ke atas cadangan negara lain untuk mendapatkan dana daripada pakej pemulihan tersebut. Chancellor Austria Sebastian Kurz pula mahu jumlah pakej dikurangkan kepada 500 bilion. Situasi itu menyebabkan Presiden Majlis Eropah mengadakan pertemuan berasingan dengan pemimpin EU untuk membincangkan cadangan baharu berkaitan pakej pemulihan ekonomi. Persetujuan 27 anggota bagi meluluskan pakej pemulihan sangat penting memandangkan ekonomi EU diramal menguncup 8.3% tahun ini. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 132 juta penduduk dunia berdepan ancaman kelaparan tahun ini kerana kesan perintah berkurung mencegah COVID-19. Pemotongan belanjawan dan peningkatan kemiskinan global memaksa 9.7 kanak-kanak tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurut WHO, impak pelaksanaan perintah berkurung masih belum dapat dinilai sepenuhnya. Namun COVID-19 telah memburukkan lagi krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Tahun lalu 690 juta penduduk dunia berdepan masalah kelaparan dan jumlah itu semakin meningkat kerana impak COVID-19 kepada ekonomi. Ketua Pengarah WHO membentangkan data berkenaan sebagai mesej kepada negara kaya dan negara kumpulan G20 untuk sama-sama membantu negara miskin berdepan kesan penularan COVID-19. WHO memerlukan dana $90 bilion Amerika bagi melindungi 10% populasi negara termiskin dunia. Namun sehingga hari ini, WHO hanya berjaya mengumpul dana berjumlah 1.7 bilion. Limpahan air sungai Yangtze menenggelamkan kawasan penempatan penduduk di sepanjang sungai, mencetuskan operasi menyelamat besar-besaran dilakukan terutama di Jiangxi. Banjir musim tengkujuh Cina tahun ini telah meragut 141 nyawa sehingga hari ini dan memaksa 15 juta penduduk berpindah ke penempatan sementara. Hujan lebat berterusan sejak Jun menyebabkan lebih 400 sungai mengalami kenaikan paras air melebihi tahap amaran. Situasi itu merekod sejarah baru bagi China sejak 1961 berikutan taburan hujan tinggi sejak bulan lalu. Selain itu, kegiatan pembangunan berlebihan turut menyumbang kepada banjir lebih buruk berbanding sebelum ini. Sejak minggu lalu, usaha membina benteng pasir dan memperkukuhkan zon tebatan banjir gagal membendung limpahan air sungai Yangtze. Kerajaan menggerakkan lebih 100,000 anggota dan pasukan penyelamat bagi membantu penduduk berdepan bencana banjir termasuk membina benteng pasir di sepanjang sungai.
Pembangkang Mali bertegas berpegang kepada tuntutan awal supaya Presiden Ibrahim Boubacar Keïta berundur serta-merta dan kerajaan membubarkan Parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya. Campur tangan Komuniti Ekonomi Negara Afrika Barat ECOWAS bagi meredakan ketegangan politik Mali setakat ini masih tidak dapat meredakan protes ganas yang sudah meragut 11 nyawa. Gerakan membantah kerajaan Mali Pergerakan 5 Jun menggerakkan protes rakyat sejak Jun lalu dan tunjuk perasaan pada 10 Julai menjadi protes berdarah dan memburukkan lagi situasi politik. Mereka mendakwa kerajaan gagal meningkatkan ekonomi negara selain tidak menangani isu keganasan melibatkan kumpulan militan yang sudah berlarutan selama 8 tahun. Pergerakan 5 Jun terdiri daripada pemimpin politik, sosial dan masyarakat sivil menolak sebarang usaha penyatuan oleh kerajaan menerusi orang tengah ECOWAS. Ia terus menggesa rakyat turun ke jalan raya bagi meningkatkan tekanan ke atas Presiden supaya meletak jawatan dan mengadakan pilihan raya. Dalam perkembangan lain, seruan Gubernur Sergei Fugal supaya penunjuk perasaan menamatkan protes di Khabarov tidak diendahkan apabila tunjuk perasaan terus diadakan hari ini. Protes berkenaan diadakan bagi membantah penahanan Fugal yang sedang dibicarakan di atas pertuduhan terlibat dalam kes pembunuhan ahli perniagaan pada 2004 dan 2005. Menurut peguamnya, Boris Kazemakin, Fugal menghargai sokongan ditunjukkan penduduk Khabarov tapi tidak membenarkan sebarang perhimpunan haram bagi membantah penahanan beliau. Fugal mahu penduduk wilayah tersebut bertindak mengikut undang-undang. Protes besar-besaran digerakkan sejak minggu ini sebagai tekanan kepada Moskow membebaskan Fugal daripada pertuduhan membunuh ahli perniagaan dikenali sebagai Yevgeny Zoria dan Olev Bulatov. Seorang lagi terselamat daripada cubaan membunuh adalah Alexander Smolsky. Jawatan Kuasa Penyiasatan Rusia berkata pihaknya mempunyai cukup bukti mengenai penlibatan Fugal di dalam kes berkenaan. Namun penganjur protes menolak dakwaan berkenaan dan menyifatkan penahanan itu bermotifkan politik kerana Fugal yang bertanding pada 2018 mendapat majoriti besar ketika berdepan calon parti pemerintah. Pasukan forensik Meksiko berjaya mengenal pasti 3 daripada 23 mayat ditemukan di dalam sebuah kubur besar di pinggir bandar Guadalajara. Selain itu, pihak berkuasa meneruskan siasatan motif pembunuhan mangsa sama ada melibatkan kumpulan kartel dadah Meksiko atau sebaliknya. Kerajaan Meksiko minggu lalu mengumumkan 73,201 individu yang dilaporkan hilang masih gagal dikesan. Kes orang hilang didapati meningkat mendadak selepas tentera melancarkan operasi besar-besaran ke atas kumpulan berkaitan jenayah dadah bermula 2006. Sehingga hari ini lebih 6,000 mayat ditemukan dan ditanam secara rahsia oleh kumpulan penjenayah Meksiko. Kubur terbaru ditemukan Isnin lalu mengandungi 23 mayat ditanam berhampiran rumah terbiar di pinggir bandar Guadalajara. Buat masa ini, Jalisco muncul negeri paling banyak kes penemuan mayat dengan 487 kes dan kesemuanya dikaitkan dengan kartel Jalisco Nueva Generation. Saudara, berita tengah malam edisi 18 Julai berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Dengan itu, saya Azam Husin. Assalamualaikum dan selamat malam.